Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini merupakan flip kelas kita bagi tajuk titik pulang modal. Sebagaimana yang cikgu maklumkan sebelum ini, cikgu akan memberikan terlebih dahulu slide titik pulang modal untuk kamu lebih memahami tajuk ini sebelum kita mempelajarinya dalam PDPR yang akan datang. Baiklah, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan titik pulang modal. Titik pulang modal merupakan satu kaedah ataupun teknik yang boleh digunakan oleh perniagaan untuk merancang dan mengetahui hasil yang diperoleh bersamaan jumlah kos yang ditanggung. Bermaksud, titik pulang modal merupakan satu keadaan di mana jumlah hasil adalah bersamaan dengan jumlah kos yang ditanggung oleh sesebuah perniagaan. Ini ialah bentuk graf titik pulang modal. Di dalam peperiksaan SPM bagi kertas perniagaan, ada kalanya kamu diminta untuk melakarkan graf titik pulang modal ini. Jadi apa yang kamu perlu ingat, graf titik pulang modal akan mempunyai dua paksi, iaitu paksi menegak dan paksi mendatar ataupun paksi Y dan paksi X yang perlu kamu lukis secara lurus, iaitu pada sudut 90 darjah. Baiklah, seterusnya akan terdapat nilai kosong di sini. Nilai kosong ini ialah titik asalan. Kemudian, H1 ini merupakan kos tetap sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini. Kos tetap sifatnya malar ataupun tetap. Jadi nilainya akan sama. Jadi garis ni akan lurus sahaja ke sebelah kanan ini. Okey. Seterusnya ialah garis berwarna merah jambu. Garis ini merupakan garisan jumlah hasil yang akan kita lukis secara menegak daripada titik asalan ke atas yang merentasi tengah-tengah, kawasan tengah-tengah di antara hasil dengan kuantiti. Kamu lakar saja garis itu menegak ke atas sebagaimana contoh ataupun gambar raja ini. Kemudian, garis yang berwarna biru ini ialah garis jumlah kos. Semakin banyak kuantiti produk, iaitu jumlah produk yang dikeluarkan, garis jumlah kos ini akan semakin banyaklah, semakin meningkat. Okey, jadi kita lihat uraian bagi titik pulang modal untuk kamu lebih memahami tajuk ini. Raja di sebelah menggambarkan titik pulang modal. Titik pulang modal ni ringkasnya kita kenali sebagai TPM. Okey, paksi menegak menunjukkan jumlah hasil. Ni paksi menegak menunjukkan jumlah hasil ataupun kos. Sementara paksi mendatar yang di bawah ni ialah menunjukkan kuantiti ataupun jumlah produk yang perlu kita keluarkan. Okey, titik S1. Mana S1 ni di tengah-tengah ni menggambarkan jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Macam mana kita tahu sama? Sebab kita lihat di sini terdapat persilangan. Persilangan di antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Ini membawa maksud bahawa jumlah kos sama dengan jumlah hasil. Maksudnya tiada untung dan tiada rugi. Baiklah, kita lihat slide yang seterusnya. Pada titik S1 iaitu titik persilangan ni, pada titik TPM ni, perniagaan mendapat titik pulang modal iaitu perniagaan tidak mendapat keuntungan dan tidak pula mengalami sebarang kerugian. Maksudnya pada peringkat ini perniagaan akan mengalami titik pulang modal ataupun istilah setengah orang akan menggunakan istilah sebagai balik modal. Okey, perniagaan akan rugi. Perniagaan akan rugi, tapi bila masa perniagaan akan rugi? Perniagaan akan rugi sekiranya mengeluarkan kuantiti produk, maksudnya mengeluarkan jumlah produk kurang daripada Q1. Okey, Q1 di sini, sekiranya kita keluarkan kurang, maksudnya kita berada di sebelah kiri ni, kita akan berada dalam kawasan rugi. Kalau kamu tengok dalam ni ada anak panah. Ini ialah kawasan rugi lah ni. Okey, dan perniagaan akan mendapat keuntungan jika mengeluarkan kuantiti produk, maksudnya jumlah produk melebihi Q1. Sekiranya kita bergerak ke kanan, kita tambah lagi jumlah pengeluaran kita, kuantiti pengeluaran kita, kita akan berada dalam kawasan
untung. Jadi kalau dalam soalan dia minta, contohlah, dia kata titik pulang modal adalah pada Q1. Berapa jumlah pengeluaran yang perlu kita tambah? Maksudnya, jumlah pengeluaran yang kita perlu tambah tu mesti berada di sebelah kanan ni. Lihat nilai di sebelah kanan. Jadi kita akan mendapat untung. Baiklah. Dalam tajuk titik pulang modal ini juga kamu tidak boleh larilah daripada formula-formula. Jadi dalam SPM biasanya akan ada lah soalan sama dalam kertas 1 ataupun kertas 2 yang meminta kamu mengira titik pulang modal. Jadi di sini kamu perlu ingat formula TPM. Dan satu yang istimewa dalam perniagaan, apabila ada soalan-soalan yang melibatkan formula, formula yang kamu berikan itu sekiranya betul, biasanya akan ada peruntukan markah. Maksudnya kamu akan dapat markah untuk formula yang kamu berikan. Baiklah, kita lihat apa formula bagi titik pulang modal. Titik pulang modal, formulanya ialah kos tetap per dengan harga tolak kos berubah seunit. Di sini dia menakkan kos berubah seunit. So, kalau dia tak bagi kos berubah seunit, kamu perlu cari. Macam mana nak mencari kos berubah seunit? Kamu perlu lihat berapa jumlah pengeluaran. Okey, berapa jumlah pengeluaran, kamu perlu bahagikan kos itu dengan unit pengeluaran itu. Jadi kamu akan dapatlah kos berubahnya. Okey, syarikat Sukan Maju membekalkan bola sepak di kedai-kedai runcit seluruh negara. Syarikat ini menanggung kos tetap, maksudnya kos yang tidak berubah. Kos yang kita tanggung setiap bulan sebanyak RM500,000. Harga sebiji bola sepak dijual pada harga RM100, maksudnya ini ialah harga seunit lah ni. Dan kos berubah seunit ialah yang ditanggung ialah RM75. Okey, soalan ini sangat mudah sebab dia dah bagi kos berubah seunit. Tetapi sekiranya, seperti cikgu maklumkan tadi, sekiranya di dalam soalan tidak diberi kos berubah seunit, dia cuma memberikan jumlah kos berubah. Kamu perlu mengambil jumlah kos berubah tersebut dan bahagikan dengan unit pengeluaran. Maksudnya jumlah pengeluaran. Jumlah kos berubah bahagi dengan jumlah pengeluaran. Tolong tanda formula ni. Kamu akan dapat kos berubah seunit. Okey. Baiklah, untuk soalan ni, kita dah tahu kos tetap ialah RM500,000. So, RM500,000 per dengan RM100 harga sebiji bola tadi. Tolak dengan kos berubah seunit RM75. Kita akan dapat RM500,000 per dengan RM25. So, TPM-nya ialah pada 20,000 biji bola sepak. Okey, itu ialah TPM-nya lah. Okey, baiklah. Jadi, jika kita gambarkan perkara ini dalam graf titik pulang modal, ini bermaksud Q1 merupakan kuantiti yang menunjukkan titik pulang modal. Oleh itu, jumlah bola sepak yang perlu dijual oleh syarikat Sukan Maju bagi mendapatkan pulang modal bagi operasi perniagaan dalam tempoh 1 tahun adalah sebanyak 20,000 biji bola sepak. Bermaksud Q1 ini sebenarnya ialah pada nilai 20,000 biji bola sepak. Baiklah, cikgu rasa setakat itu dulu penerangan cikgu untuk flip class pada kali ini. Cikgu akan tinggalkan kamu dengan beberapa soalan agar kamu lebih memahami tajuk ini. Kita akan jumpa lagi dalam PDPR yang akan datang. Sebarang soalan kamu boleh WhatsApp cikgu. Setakat itu dulu untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.